Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, syarah kitab tauhid jilid kedua. Kita masih bincang orang yang mencela masa, mencela zaman, maka dia mengganggu Allah ataupun mengganggu Allah lah, mendekati mengganggu Allah lah. Hukum mencela zaman, kita nak bincang hukum. Sebelum ni kita bincang masa lah. Ad-dahr, maksud ad-dahr tu apa? Masa tu apa, ada perbincangan lah. Kita tengoklah video sebelum ni. Kita nak sambung pula hukum mencela zaman, hukum pula. Jadi model kaum musyrikin terkait dengan masa zaman ni, orang kafir ni, macam mana dia berinteraksi dengan masa ni, zaman dah. Pertama, kaum musyrikin yang mengakui adanya Allah namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Masa ni melibatkan masa hari akhirat. Orang kafir yang mana dia tahu Allah, mengaku ada Tuhan Allah SWT ni, wujud kita kapok dia, tapi dia ingkar hari kebangkitan, hari akhirat. Mereka meyakini bahawa mereka hanya akan hidup dan mati dan tidak akan dibangkitkan semula pada hidup dunia saja. Adapun ketika mereka mati, maka akan ada generasi berikutnya yang menggantikan mereka, anak cucu mereka, kati mereka. Jadi pakat tak bangkit dah mereka, pada mati haja gitulah. Ni pendapat musyrikin yang pertama. Pendapat musyrikin yang lain, kaum musyrikin terpengaruh dengan falsafah ad-dahriyah. Ini ada falsafah dia tersendiri. Falsafah ad-dahriyah ni falsafah inilah masa ni dah, qadariyah ke apa. Yang pertama yang menyatakan bahawa Tuhan tidak ada. Ini pendapat pertama, falsafah dahriyah ni. Tuhan dengan masa dengan alam, Tuhan ni sekaligus belaka dah. Yang menyatakan bahawa tidak ada, mereka mengatakan bahawa alam itu azali dan abadi. Sehingga hari kiamat dan kehancuran itu tidak ada sama sekali. Bahkan Tuhan itu pun tidak ada menurut mereka. Tak ada Tuhan lah. Jadi ada spiritual putih lah ni pun, ramai juga jenis style larut meditasi, yoga ke, bertapa, macam tasawuf lah. Jadi dia pun larut fana lah. Dia dengan Allah, dengan Allah lah. Allah tu yang anggap Tuhan dia. Mereka meyakini bahawa setiap apa yang ada dan terjadi di alam semesta ini akan berulang setiap 30,000 tahun. Ini yang kedua lah, golongan kedua dalam yang tak Tuhan ni. Bila tak Tuhan pun ya ada rotik tu 30,000 tahun lah. Kira gan tak tahulah. Jadi setiap 30,000 tahun ada zaman baru rotik semula dah. Pusingan semula. Dan ni hak pertama dah. Yang kedua pula, dalam golongan yang terpengaruh falsafah ad-dahriyah ni, yang menyatakan bahawa itu Tuhan tu ada dah. Orang musyrikin, mereka meyakini bahawa Tuhan memberi tahu aturan alam kepada benda-benda yang di langit ni. Tuhan ada buat sistem dah, programming. Sehingga semua kejadian di alam semesta ini tidak lagi kaitannya dengan Tuhan, kerana Tuhan telah menyerahkan sunnatullah, sistem tersebut, program tersebut kepada benda-benda di langit tersebut. Sehingga seakan Tuhan tidak lagi memiliki kegiatan dah. Tuhan tak buat kerja buat lah, pakai relax. Suruh kat buat program ya. Suruh Tuhan tak ada faedah, kita tak apa, tak ada faedah lah. Ni golongan pertama hak kata ada Tuhan. Dah kaum musyrikin ni dah. Tapi dia ada falsafah dia dah. Dalam yang hak percaya ada Tuhan ni, ada yang kedua pula, mereka meyakini bahawa setelah Tuhan menciptakan, Tuhan telah selesai dalam tugasnya, buat pakai jalan sendiri dah. Sehingga Tuhan tidak lagi mengatur sifat-sifat dan kejadian setelah penciptaannya. Tak ada dah pengaturan semula nak. Kejadian selepas dicipta pakai biar gitu, kita usaha sendirilah, hidup nak mampu ke apa dah. Tuhan tak beri rezeki kepada hak dulu lah, program yang asal dah. Okey, hukum mencela zaman dapat kita ketahui dengan melihat dua kemungkinannya terlebih dahulu. Nak tahu hukum ni lah. Pertama, mencela zaman, mencela masa ni sebagai pelaku atau pengatur kejadian. Yang cela tu masa tu bukan nak cela masa sangat, nak cela Tuhan, hanya buat masa dah, atur kejadian masa ni. Apa yang berlaku dalam masa ni, benda-benda jadi ni, dia kritik pembuat, pelaku dia. Orang mencela zaman sebagai pengatur kejadian, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika yang dimaksudkan dengan zaman, masa tu sebagai pengatur adalah zaman itu sendiri, maka demikian sebagaimana akidah dahriyah. Dan hukum seperti ini adalah kekufuran nyata lah. Kafir sungguh lah. Kalau dia kata Tuhan tu, masa tu sendiri, automatik masa dah tu Tuhan lah. Allah tidak bertempat, tak tahu mana, masa sendiri dah. Kemungkinan kedua, jika yang dimaksud dengan zaman adalah sang pengatur zaman, iaitu Allah, dah Tuhan yang jubuk masa, maka pada hakikatnya dia sedang mencela Allah SWT juga dah. Artinya seseorang faham bahawa zaman tu masa tidak boleh berbuat apa-apa. Masa tu bukan Tuhan, bukan buat sesuatu dah.
Dan dia tahu bahawa Allah yang mengaturkan masa zaman ni. Namun tetap saja dia mencela zaman juga dan mencela masa. Hukum yang seperti ini juga kafir juga, kerana hukum mencela Allah SWT adalah kafir. Dua kafir. Kata zaman masa tu macam Tuhan. Dia tak sebut Tuhan pun, anggap benda tu jadi sendiri. Alam semua jadi, istilah dia. Dia kafir. Begitu juga orang yang cela Allah SWT hak je buat masa tu Allah. Cela Allah SWT pelaku zaman, pelaku masa, tu kafir juga. Okey, yang kedua hukumnya mencela zaman sebagai waktu bergulirnya kejadian. Yang cela masa, waktunya berubah-ubahnya, berpusing-pusing, rotik kejadiannya. Orang yang mencela zaman, mencela masa sebagai waktu bergulirnya zaman, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mencela zaman dan bukan mencela Allah SWT. Mencela masa saja tapi bukan nak cela Allah. Bahagian inilah yang menjadi pokok pembahasan kita pada bab ini. Ada orang yang jelas-jelas mencela zaman, mencela masa, namun bukanlah bermaksud untuk mencela Allah SWT. Contohnya seperti perkataan seseorang, zaman telah membinasakannya. Kita berada di zaman kehancuran, atau kekejaman zaman telah menimpa kita, dan lain-lain lagi lah. Kalimah-kalimah seperti ini banyak sekali disebutkan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Jadi dia kecek tu, Allah kita zaman kemusnahan, zaman kehancuran. Zaman jahiliyah semula. Hukum asal perbuatan ini adalah syirik kecil saja, tidak kafir besar lah. Kerana yang dimaksudkan oleh mereka bukanlah mencela Tuhan, akan tapi mencela zaman saja. Kalau mereka jelas mencela Tuhan, maka hukumnya jelaslah kafir. Oleh kerana itu syariat mengajarkan kita untuk menjaga lisan, menjaga lidah kita, kerana meskipun kita tidak bermaksud untuk mencela Allah SWT, tetap saja kita tidak boleh mencela zaman masa. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, macam mana ni? Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, mencela zaman, mencela masa ni dihukumi syirik kecil kerana melazimkan tiga hal kelaziman yang buruk. Ada tiga perkara benda yang buruk akan berlaku dengan sebab cela masa. Rujuk Zadul Ma'ad Ibn Qayyim juzuk kedua muka surat 323 hingga 324. Mencela zaman merupakan bentuk mencela sesuatu yang tidak pantas, tidak patut untuk dicela. Kerana zaman masa ini tidak berbuat apa-apa pun, dan hanya merupakan tempat bergulirnya waktu kejadian dan atau peristiwa. Dia bukan Tuhan, dia sekadar orang itu masa je berlaku peristiwa tersebut. Mencela zaman melazimkan mencela Allah SWT, kerana yang mengatur zaman, yang menguasai zaman adalah Allah SWT. Mencela zaman menyerupai perkataan kaum Dahriyah yang mereka menyandarkan kejadian pada zaman. Jadi kita kecek tu serupa kafir Dahriyah lah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala telah kita sebutkan, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Surah Al-Jathiyah ayat 24. Maka jika ada kaum muslimin yang mencela zaman, mencela masa, maka itu berarti dia menyerupai kaum Dahriyah. Akan tetapi kerana akidah antara kaum muslimin dan ad-Dahriyah berbeza, maka kaum muslimin yang mencela zaman dihukumi syirik kecil saja dah. Jadi kita ni berbeza, walaupun orang kecek serupa orang kafir, tapi bukan masuk macam orang kafir, bukan masuk macam orang Dahriyah. Adapun kaum Dahriyah ni hukum kafir, kecek sama maksudnya lain lah. Kemungkinan kedua, jika ungkapan celaan terhadap zaman hanya sekadar menjelaskan keadaan zaman sahaja dah. Dia kecek gitu, bukan nak ajak dia hina zaman. Kalau kita ni zaman kehancuran, zaman jahiliyah, ada zaman yang membinasakan akidah macam dah. Dan bukan mencelanya niatnya dah. Jika demikian, maka hukumnya adalah tidaklah mengapa. Kerana dalam Al-Quran juga datangnya firman Allah yang serupa. Seperti firman Allah SWT, Inna ursalna alaihim rihan sansaran fi yawmin nahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhdim munqa'ir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat-sangat kencang kepada mereka pada hari sial mereka, hari selaka mereka, yawmin nahsin, yang terus-menerus mustamir, yang membuat manusia bergelimpangan. Tanzi'un nas, mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Surah Al-Qamar ayat 19-20.
رسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام حسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial mereka, kerana kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia lagi dah. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan sama sekali. Surah Fussilat ayat 16. Kedua-dua ayat ini bukan dalam rangka mencela waktu dah, walaupun sebut situ. Dalam beberapa hari yang sial dah, hari yang sial pada situ dah. Lepas tu yaumin nahsin, hari sial mereka yang terus-menerus mustamir. Jadi walaupun sebut macam hari sial, tapi bukan nak cela waktu, akan tapi dalam rangka untuk menjelaskan keadaan yang terjadi pada hari itu sahaja. Iaitu kesialan, kecelakaan, kebahayaan, kesengsaraan yang dialami oleh kaum 'Ad. Contoh lain pula seperti dalam firman Allah SWT yang lain, hadza yaumun asib. Lut berkata inilah hari yang sangat-sangat sulit, asib. Surah Hud ayat 77. Nabi Lut AS mengatakan demikian ketika melihat tetamu yang datang ke rumahnya adalah orang-orang yang tampan-tampan semak jetak. Sedangkan kaumnya satu kampung merupakan orang-orang homoseksual, peliwak. Oleh kerana itulah Nabi Lut AS menjelaskan bahawa itu adalah hari yang sangat-sangat berat baginya, yaumun asib, hari yang sangat sulit. Kerana kaumnya sudah pastilah sangat berhasrat kepada tetamu-tetamunya nak rogo jatuh. Perkataan Nabi Lut AS dalam ayat ini tentunya bukan dalam rangka mencela waktu, walaupun disebut yaumun asib, akan tetapi menjelaskan keadaan yang terjadi pada hari tersebut. Demikian pula seperti perkataan Nabi Yusuf AS, summa ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat-sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yakni tahun sulit, kecuali sedikit dari apa, yakni bibit-bibit gandum yang kamu simpan sahaja. Surah Yusuf ayat 48. 7 tahun yang sangat sulit. Sab'un shidadun. Nabi Yusuf AS dalam ayat ini sedang menyifati masa dengan sesuatu yang berat, akan tapi perkataan Nabi Yusuf tersebut bukanlah dalam rangka untuk mencela, melaknat masa, akan tapi untuk menjelaskan keadaan pada waktu tersebut sahaja. Jadi selama niatnya hanyalah sekadar perkhabaran, penceritaan tentang keadaan zaman dan bukanlah dalam rangka mencela, maka yang seperti ini tidaklah mengapa. Kesimpulannya, hukum mencela zaman. Mencela zaman sebagai pelaku atau pengatur kejadian, jika dia masukkan dengan zaman adalah zaman itu sendiri, maka seperti akidah dahriyah lah. Jadi masa tu macam Tuhan dah, masa ala gapo sekaligus wahdatul wujud lah, dengan wujudiyah ni. Ni golongan dahriyah ni. Ya Tuhan ni payah nak fikir ke sekali ala Tuhan masa gapo Tuhan berlaku dah. Pasal mikir lah, falsafah dia, mikir punya mikir cerdik sangat lah. Yang kedua, jika dia masukkan dengan zaman Allah SWT, maka pada hakikatnya dia sedang mencela Allah, kafir berlaku dah. Dua-dua ni kafir. Yang kedua, hukum cela zaman masa, pencela zaman masa ni sebagai tempat bergilirnya waktu dah, berpusingnya kejadian-kejadian yang berlaku dah. Jika mencela zaman dan bukan mencela Allah SWT, syirik asghar, bukan syirik kafir lah. Syirik asghar, syirik kecil dah. Jika ungkapan mencela zaman hanya sekadar untuk menjelaskan keadaan, bukanlah nak cela masa, nak salah ke masa kau dah, tidaklah mengapa dah. Kita banyak mana ni? Nak sudah kali. Sudah sikit lah. Okey, lepas tu matan ada dalil lagi dalam bab ni. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, qala ta'ala yu'zini ibni Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr uqallibu al-laila wan nahar. Allah Ta'ala berfirman, anak Adam manusia menggangguku. Yu'zini nah, mereka mencela masa padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr. Wa ana ad-dahr tu pemilik masa dah. Bukannya Tuhan tu masa dah. Aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Uqallibul laila wan nahar. Dalam riwayat yang lain dikatakan la tasubbud dahr fa inna Allah wad dahr. Janganlah kamu sekalian mencela masa, kerana Allah adalah ad-dahr itu sendiri. Fa inna Allah wad dahr. Syarah hadis qudsi ini merupakan dalil yang jelas yang menunjukkan bahawa orang yang mencela masa zaman ini bererti telah mencela Allah SWT. Kerana zaman atau masa tidak boleh berbuat apa-apa pun, dan Allah yang mengatur zaman. Telah kita jelaskan pula sebelumnya
Bahawa meskipun suatu hal dapat mengganggu Allah, akan tapi terganggunya Allah tidak melazimkan bahawa Allah mendapat mudarat. Jadi lemah, kena kosek kita, nak khianat kita pada Allah ni. Dari tadi ini ada sebagian ulama yang berpendapat bahawasanya di antara nama-nama Allah adalah Ad-Dahr. Akan tapi hal ini merupakan hal yang khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama tak setuju kata Dahr ini bukan nama Allah. Di antara berpendapat bahawa di antara nama-nama Allah adalah Ad-Dahr. Ad-Dahr adalah seperti Nu'aim bin Hamid Al-Khuzai dan Ibn Hazm Al-Zahiri. Boleh rujuk kitab dia 16-17. Ya, Ibn Taymiyah Majmu' Fatwa juzuk kedua muka surat 44. Dan juga ketika beliau menyebutkan Ibn Hazm menyebutkan nama Allah yang sebenarnya beliau akhiri dengan Ad-Dahr. Rujuk Al-Muhalla Ibn Hazm lah juzuk ke-6 muka surat 232. Okey. Jadi Nu'aim bin Hamid Al-Khuzai dan Ibn Hazm Al-Zahiri ini berpendapat Dahr nama Allah. Mereka berpendapat berdalilnya sangatlah jelas kerana dalam dalil itu Allah SWT mengatakan wa ana ad-dahr. Itulah hujah dia, aku adalah ad-dahr. Disebutkan bahawa Abu Bakar bin Daud meriwayatkan hadis ini dengan menfathahkan ra, wa ana ad-dahra. Dan aku segala urusan di tanganku sepanjang masa. Dan wa ana ad-dahr itulah yang maksudnya pula. Kerana kalau dhammah maka demikian melazimkan bahawa ad-dahr adalah nama Allah Azza wa Jalla. Kalau wa ana ad-dahru jika ni mubtada khabar, jadi betul lah. Dan aku adalah ad-dahr maksudnya. Tapi kalau wa ana ad-dahr lain maksudnya. Dan demikian tidak benar. Dan Ibn Jazim menyanggah hal itu. Semua para pakar hadis meriwayatkan dengan mendhammah ke huruf ra, wa ana ad-dahru. Tapi pakar hadis lain sebut wa ana ad-dahru. Dan Ibn Daud bukanlah termasuk hufaz pakar hadis yang mu'tabar. Ibn Daud untuk suhu lah, bukan pakar hadis. Maksud hadis telah ditafsirkan pada riwayat lain, iaitu Allah Azza wa Jalla yang mengatur masa. Jadi hadis tu taknya kena tengok hadis lain pula. Maksud wa ana ad-dahr tu bukan aku adalah masa. Aku adalah penjaga masa, pengatur masa berdasarkan hadis lain. Hadis kena tafsir dengan hadis lain. Lihat Kashful Mushkil min Hadis As-Sahihain Ibn Jauzi juzuk 3 muka surat 347 hingga 348. Adapun yang berpendapat bahawa ad-dahr bukanlah merupakan nama-nama Allah, merupakan pendapat jumhur ulama. Mereka berpendapat bahawa ad-dahr bukan di antara nama-nama Allah kerana Nabi SAW menjelaskan bahawa setelah Allah menyebutkan dan aku adalah ad-dahr, Allah kemudian menjelaskan bahawa maksudnya adalah Allah yang membalak-balikkan siang dan malam. Jadi hadis itu sendiri ada makna ad-dahr tu ada sebut Allah membalikkan siang dan malam. Siang dan malam itu masa Allah. Jadi Allahnya buat masa. Pendapat jumhur yang menyatakan bahawa ad-dahr bukanlah di antara nama-nama Allah adalah pendapat yang paling benar. Di antara hal-hal yang mendukung hal tersebut antara lain, pertama, kata wa ana ad-dahru ditafsirkan dengan penjelasan setelahnya dalam hadis tersebut juga, bahawa maksudnya adalah Allah yang membolak-balikkan siang dan malam, yang mengatur masa, maksudnya dah. Yang kedua, semua nama-nama Allah adalah isim mushtaq dan bukan isim jamid. Isim mushtaq adalah kata yang memiliki asal atau dengan kata lain merupakan perpecahan dari fi'il. Jadi nama Allah tu asal daripada fi'il lah. Jadi fi'il jadi fa'il. Adapun isim jamid adalah kata yang tidak memiliki asal perubahan, asal perbatil, asal itulah, tak ada asal dia ada perubahan. Rujuk Al-Qawaid Al-Musla Ibn Utsaimin juzuk muka surat 9. Contohnya adalah nama Allah Al-Ghafur yang berasal dari kata ghafar. Adapun kata ad-dahr merupakan isim jamid kerana tidak memiliki asal kata dah. Bukan fi'il lah. Bukan huruf fi'il apa? Selasi mencarut ke apa tidak dah. Malaikat kata dasarnya adalah ad-dahr itu sendiri dah. Bukan isim mushtaq, isim jamid maknanya. Ketiga, kalau ad-dahr adalah nama Allah, maka perkataan kaum dahriyah menjadi benar lah. Tak salah lah. Kita kata orang dahrun, orang etis lah, orang caja pada alam itu masa tu sekaligus. Semua kaya tu tu. Betul lah yang kata dah. Sebagaimana telah kita sebutkan bahawa perkataan kaum dahriyah adalah wa ma yulkina illa ad-dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain ad-dahr masa. Jadi masa alam jadi semua sekali ni tak ada Tuhan cipta, dia sendiri tu Tuhan dah lah, automatik semua sekali tu Tuhan dah. Wahdatul wujud dah. Betul lah. Jika ad-dahr maksudnya adalah Allah, maka perkataan kaum ad-dahriyah tu kaum etis yang menafikan Tuhan dengan kata alam masa semua tu sekaligus dah.
Oleh sebab itu awak cerita putih, awak cerita kuasa otak kalau guna kuat, akal ni kuat, dia boleh jadi macam Tuhan dah. Makan gapo dadah gapo tu lepas tu jadi bisa dah. Kemampuan otak yang meningkat. Lepas tu boleh pergi ke masa depan, masa belakang, lepas tu itu adalah ad-dahr. Dia jadi Tuhan lah, masuk dalam alam dia sebab Tuhan. Akan tapi ayat ini menjelaskan kesalahan mereka kerana mengatakan hal tersebut. Tapi ayat Quran lebih tinggi daripada hadis. Tadi hadis wa anad-dahru. Jadi Al-Quran kita kena tafsir hadis, kena kembali pada Quran. Jangan kita tolak Quran ambil hadis, balik dah. Kalau kita nampak bercanggah kena utama ke Quran. Oleh kerana itulah ayat ini menunjukkan bahawa ad-dahr tu masa tu bukanlah Allah. Matan kandungan bab ini larangan mencela masa zaman. Mencela masa bererti mengganggu Allah SWT. Perlunya merenungkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu dia adalah ad-dahr. Mencela mungkin saja dilakukan oleh seorang meskipun dia tidak bermaksud demikian dalam hatinya dah. Jadi boleh jadi cela juga lah. Jadi tengoklah. Jadi kena beringat-ingatlah, jangan sampai kita nampak macam mencela masa, mencela Allah SWT. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakum tika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.